Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini kita akan masuk tajuk baru berkenaan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai apa? Tanggungjawab sebagai awak, sebagai pekerja, pengurus, perunding dan pemimpin. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu gambar ni. Okey, bila awak tengok gambar ni, apa yang terdetik dalam hati awak? Okey, awak nampak gambar ni ada apa? Okey, mungkin dari usia muda kita dah diterangkan dengan family tree lah kita panggil kan. Okey, ada kat situ dia punya layer by layer. Dari bawah sampai ke atas ataupun dari atas turun ke bawah. Okey, setiap individu dalam family tree awak ni mesti ada tanggungjawab dia yang masing-masing. Okey, awak sebagai abang, apa tugas awak di rumah? Awak sebagai ibu, awak sebagai ayah satu hari nanti. Okey, masing-masing ada tugas sendiri. Jangan kata nantilah. Okey, waktu sekarang awak sebagai anak, apa tugas awak? Awak pun ada tugas kan? Okey. Tugas mak awak, tugas ayah dan sebagainya. Okey, tugas-tugas ni menandakan mereka-mereka ataupun ahli-ahli dalam family kita ni adalah seorang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab macam mana? Okay, awak sebagai abang mungkin awak bertanggungjawab jaga adik-adik. Awak sebagai kakak mungkin awak dilatih ataupun awak bertanggungjawab tengok rumah kemas dan sebagainya. Itu kita panggil automatically sebagai tanggungjawab. Okay, gambar seterusnya more kepada yang lebih spesifik lah dalam bidang pekerjaan. Okey, boleh kita tengok kan dari kita panggil apa ni? Yes, carta organisasi. Setiap firma ataupun setiap syarikat, company dan sebagainya mesti ada carta organisasi walaupun sekecil-kecil organisasi iaitu family kita sendiri seperti yang saya tunjuk tadi lah family tree. Dari bawah sampai ke atas ataupun dari atas turun ke bawah. Macam itulah juga dengan setiap company yang akan kita kerja nanti. Mesti ada satu organisasi. Dan setiap jawatan yang dalam organisasi ni mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Okay, so relate kepada tajuk kita yang tajuk baru ni iaitu tanggungjawab sebagai pekerja, pengurus, perunding dan pemimpin. Bermaksud setiap ahli dalam organisasi, ahli dalam company tu mempunyai tanggungjawab tersendiri. Macam awak tadi dalam family tree, awak sebagai mungkin awak yang paling bawah sekali, awak sebagai adik, awak sebagai orang, walaupun awak adik atau abang, awak masih ada tugas sendiri, ada tugas tersendiri. So tugas tu menandakan awak bertanggungjawab terhadap tugas tertentu lah walaupun di dalam rumah. Okey, boleh dapat yang tu? Okey, di sini walaupun apa pun jawatan awak satu hari nanti bila bekerja, awak tetap ada tanggungjawab. Setiap pekerjaan yang kita buat, walaupun jawatan sekecil-kecil apa pun, mesti ada tanggungjawab. Okey, kita pergi yang seterusnya kan. Okey, untuk bab ni merangkumi pentaksiran berterusan, pembentangan ataupun projek berkumpulan. So, dalam modul ni awak akan kena pastilah tanggungjawab setiap pekerja dalam organisasi, kena pasti profesional sebagai pengurus, perunding, pemimpin untuk selesaikan sebarang isu moral dan sebagainya. Okey, dalam bab ni juga kita akan bincangkan kepimpinan moral di mana awak akan menyelesaikan isu-isu berkaitan moral dengan menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri awak. Okey, first kita tengok apa itu tanggungjawab. Okey, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau disebut berkewajiban menanggung segalanya sebagai kesedaran. Okey, macam saya sebut di awal tadi, okey, bila awak dalam satu organisasi, awak secara tidak langsung awak akan ada tugas awak. Bila awak ada tugas awak akan secara langsung, secara automatik akan ada kesedaran tersendiri. Okey, awak
dalam family tree awak sebagai abang, awak ada kesedaran untuk lindung adik awak. Macam tu kita kata tanggungjawab, kewajipan atau tingkah lakunya dan perbuatan yang disengajakan mahupun tidak disengajakan kerana adanya kesedaran. Itu kita kata kalau awak jadi abang, awak ada kesedaran untuk lindung adik. Itu kita kata sebagai tanggungjawab. Sama juga bila awak bekerja. Bila awak bekerja, awak sebagai pekerja tak kiralah pangkat apapun, supervisor ke, engineer ke, pembantu jurutera dan sebagainya, secara automatik awak akan ada kesedaran untuk buat kerja tu, untuk bagi yang terbaik dalam pekerjaan awak. Itu kita kata sebagai tanggungjawab. Okey, seterusnya, tanggungjawab pekerja dalam organisasi. Setinggi mana jawatan awak dalam organisasi tersebut, ingatlah pekerja adalah yang menentukan pencapaian organisasi tersebut. Tanpa pekerja yang saya maksudkan ni, pekerja yang pelaksana. Tanpa pelaksana tersebut, kita tak tahu pencapaian ataupun keberkesanan sebuah organisasi tu macam mana. Sebab tu bila bila kita bekerja mesti teamwork. Kalau awak seorang-seorang takkan naik sesuatu pekerjaan tu lah. Okey, seterusnya profesional sebagai pengurus. Okey, pengurus ni lebih kepada supervisor lah. Okey, antara etika pengurus adalah first dia tunjuk kat sini, menyediakan dan mengeluarkan produk selamat. Okey, di sini khidmat awak sebagai pengurus bermaksud awak mengawal, awak menyelia sesuatu produk dengan selamat lah, awak yang selia. Sama ada contohnya produk tersebut mengandungi benda berbahaya atau tidak. Okey, seterusnya menawarkan perkhidmatan berkualiti dan diterima klien. Yang ketiga, mementingkan kebajikan masyarakat dan tidak mengeruk keuntungan. Okey, mementingkan kebajikan masyarakat ni bukan bermaksud awak setiap hari Jumaat pergi buat derma dan sebagainya. Tidak. Mementingkan kebajikan masyarakat bermaksud awak buat produk ataupun awak memberi perkhidmatan yang tidak memudaratkan masyarakat. Awak memberi perkhidmatan atau menyediakan produk yang memberi impak yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya, awak jual makanan kesihatan. Okay, makanan kesihatan tu untuk kesihatan masyarakat umum. Bukan untuk mengeruk keuntungan semata-mata. Okey, seterusnya mewujudkan persekitaran etika dan sesebuah organisasi kondusif. Awak sebagai pengurus, awak akan ada kuasa untuk buat pekerja mengikut etika persekitaran dalam organisasi awak sendirilah. Okey, role model kepada orang bawahan, pengurus kan. So, bertindaklah sebagai role model. Sebab apa? Pekerja ramai kat bawah. Pengurus hanyalah satu ataupun dua orang. So, pekerja yang ramai ni sentiasa akan tengok yang seorang tu. Okey, so jadilah role model yang terbaik kepada pekerja-pekerja bawahan. Bijak membuat keputusan. Kenapa perlu bijak membuat keputusan? Sebab awak seorang kan? Bila awak seorang, awaklah yang kena buat keputusan tu. So, awak kena bijak. Okey, supaya keputusan yang dibuat memberi manfaat ataupun kebaikan lah. Okey, berkemahiran dalam mengurus konflik. Okey, ini semua kenapa kata berkemahiran dalam mengurus konflik? Okay, bila awak dalam pekerjaan, terdapat banyak konflik, banyak problem. Then, semuanya akan merujuk kepada pengurus. Penguruslah yang akan selesaikan sebelum dibawa pergi dengan lebih lanjutlah kepada pihak atasan. Okey, seterusnya. Okey, awak bolehlah tengok gambar ni kan. Macam mana awak nak handle fikiran awak. Adakah orang pekerja bawahan awak ni sebagai hamba awak? Pekerja semata-mata? Ataupun sebagai anak-anak buah, rakan sekerja,
bekerja secara berpasukan, tanpa diorang siapalah awak dan sebagainya. Saya harap awak faham lah, sepatutnya fikiran awak tu, kalau awak sebagai pengurus, macam mana. Okey, sebagai perunding. Okey, perunding ni apa? Perunding merupakan pengamal persendirian. Pengamal persendirian ni maksudnya dia macam freelancers lah. Okey, dia mendapat upah daripada hasil kerja atau perkhidmatan yang diberikan. Okey, bila kita perlukan perkhidmatan dia, kita contact dia. Okey, and then menerima gaji. Mendapat upah tu maksudnya menerima gaji lah. Okey, lebih bebas membuat keputusan yang memberi kepuasan kepada pelanggan. Maksud freelancer ni, dia more kepada memberi khidmat yang terbaik kepada pelanggan lah. Dia akan ikut pelanggan lah. Maksudnya kalau awak sebagai designer, perunding grafik dan sebagainya, awak akan lebih tanya klien design mana yang awak nak. So, dia lebih bebas lah buat keputusan. Dia tak ada sesuatu yang menghalang dia lah. Any barriers untuk dia rujuk benda tu saja. Tidak. Okey, mengiklankan perkhidmatannya bagi memujuk pelanggan menerima perkhidmatan mereka. Okey, perunding ni dia tiada orang yang pegang dia kan. So, awak boleh nampak di luar ada banyak iklan. Dia kata mengiklankan perkhidmatannya lah. Tak kira lah macam mana pun iklan, dia boleh buat iklan untuk menarik minat masyarakat lah untuk dapatkan perkhidmatan dia. Itu kita kata perunding. Okey, isu dalam bidang profesional perunding. Bayaran bidang kompetitif, keselamatan dan keperluan klien dan penyelesaian perbalahan. Okay, dari segi bayaran bidang kompetitif. Bayaran bidang kompetitif ni sebenarnya menawarkan perkhidmatan yang murah dan tidak sahal hingga menimbulkan konflik kepada pelanggan. Okey, bila dia jadi freelancer, bila jadi freelancer ataupun bila jadi perunding, kita berpegang kepada kualiti dan sebagainya lah, ataupun dia ada had pekerjaan. Okey, menawar perkhidmatan yang murah dan tidak selamat. Okey, dia nak dapat banyak projek, dia bagi harga murah. So, lebih ramai orang yang tertarik. Tapi bila dia bagi harga murah, awak pun tahulah kan bila barang murah, kualiti macam mana. So, tak eloklah kepada perunding-perunding lain lah yang memberi, yang ada perkhidmatan yang sama, tetapi sebenarnya dia punya servis lagi elok. Cumanya, servis yang sama, cumanya masyarakat akan lebih tertarik kepada benda yang murah lah. Walaupun tak tahu lagi sebenarnya hasilnya sama ada selamat ke tak selamat, ataupun berkualiti atau tidak berkualiti. Okey, yang kedua, keselamatan dan keperluan klien. Okey, produk ataupun perkhidmatan yang dihasilkan perlu mematuhi keperluan klien lah. Maksudnya kata tadi, design dan sebagainya adalah mengikut kehendak klien. Bila dah ikut kehendak klien, mestilah klien tak nak benda yang memudaratkan kan. Okey, seterusnya adalah penyelesaian perbalahan. Okey, perunding ni dia sebenarnya kadang-kadang company juga ada ambil perunding sebagai penyelesaian masalah dia orang lah sebenarnya. Kadang-kadang dalam company tu dia tak ada pun bahagian audit dan sebagainya. Tapi bila waktu audit je, dia akan lantik satu firma audit untuk buat urusan pengauditan dalam company dia. Banyak sangat macam tu. Nanti awak boleh search lah. Untuk bidang awak, perakaunan mungkin lebih banyak lah benda-benda macam tu. Awak sentiasa dengar lah benda-benda macam tu.